Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan, puan-puan, rakan penonton sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke dalam rancangan Apa Khabar Selangor. Bersama saya Wan Anwar Wan Ibrahim ataupun Wawi. Satu-satunya rancangan yang julung-julung kali diperkenalkan dan dibawakan oleh Biro Komunikasi Amanah Negeri Selangor, Komsel, yang dipancarkan khas secara langsung melalui page Amanah Negeri Selangor dan turut dikuasakan oleh Media Orange Selangor. Dalam segmen kali ini, rakan-rakan penonton, iaitu Bicara Exco, kita akan mengupas selama 1 jam setengah topik-topik atau isu-isu yang melibatkan dasar-dasar kerajaan Selangor hari ini, sama ada di peringkat negeri, perbandaran dan juga kampung, khususnya terkait infrastruktur dan pertanian. Dan bagi membicarakan topik kita pada malam ini, kami datangkan khas kepada anda semua, para panelis yang tidak asing lagi bagi kita rakyat Selangor. Saya mulakan dengan YB IR Haji Izham Hashim. Selamat datang YB ke rancangan ini. Apa khabar YB, sihat? Alhamdulillah, sihat. Ya, YB Izham merupakan Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor dan merangkap Ahli Dewan Negeri N21 Pandan Indah. Dan beliau juga merupakan pengurusi bagi Amanah Negeri Selangor. Selamat datang sekali lagi YB ke program kami. Terima kasih. Seterusnya adalah yang terima kasih YB. Seterusnya saya pergi kepada Yang Berhormat Tuan Haji Mazwan bin Johar, iaitu Ahli Dewan Negeri bagi N26 Sungai Ramal. Selamat datang YB Mazwan. Ya, terima kasih Abah Wawi. Alhamdulillah, terima kasih YB Mazwan. YB Mazwan juga merupakan seorang peguam bilik dan peguam cara Malaya dan juga merupakan seorang ahli Dewan Negeri yang sangat aktif bergerak di dalam kawasan beliau. Terima kasih YB sekali lagi. Seterusnya turut hadir bersama kita rakan-rakan penonton adalah Tuan Haji Bukhari bin Bacok yang merupakan ahli Majlis Perbandaran Kajang MPKJ di zon 16 ya, Tuan Haji Bukhari ya. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih Ke program kami. Dan seterusnya dan yang terakhir adalah
Haji Rashidin Mat Yusof yang merupakan Ketua Kampung bagi Kampung Bangi di Dewan Negeri Sungai Ramal. Saya panggil Tok lah. Tok Din lah. Boleh Haji? Boleh. Dan lebih dekat kita insya-Allah. Terima kasih Tok atas kehadiran dan mungkin akan berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan program-program ataupun sedasar melibatkan kampung di peringkat Kampung Bangi dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulakan, saya diharapkan agar rakan-rakan penonton semua supaya sekali lagi dapat like, share dan follow page kami Amanah Negeri Selangor agar kita dapat kongsikan segala informasi yang baik kepada teman-teman dan rakan-rakan kita di luar sana. Baik, kita mulakan. Saya mulakan dengan YB Izham selaku Exco Infrastruktur dan juga Pertanian Negeri Selangor. Dan kita faham bahawa Exco Infrastruktur dan Pertanian ni YB adalah satu Exco yang kanan di peringkat kerajaan negeri, dan YB juga untuk makluman rakan-rakan penonton merupakan mantan juga ahli majlis di Majlis Bandaraya Shah Alam. Agak lama ya YB dan juga di Majlis Bandaraya ataupun dulu Perbandaran Subang Jaya. Saya ingat dalam tempoh 10 tahun dah lebih kurang YB, dan dan selepas PRU ke-14 yang lalu telah menang dipilih oleh rakyat dan seterusnya dilantik sebagai Exco kanan kerajaan negeri. Jadi seorang yang layak untuk bicarakan tentang soal dasar-dasar yang melibatkan infra dan juga pertanian di negeri Selangor. Jadi YB, boleh YB kongsikan dengan para penonton sekalian di sini apakah dasar dalam konteks infrastruktur dan juga pertanian yang YB pada pandangan YB itu harus yang penting yang harus diketahui oleh rakyat negeri Selangor secara umumnya YB. Yang penting YB. Silakan YB. Terima kasih YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Wawi selaku moderator kita pada malam ini dan merupakan pengarah Biro Komunikasi Amanah Selangor. Seterusnya kepada Wabi Mazwan, ahli panel kita malam ini, Wabi Mazwan, Adun Sungai Ramal, Tuan Haji Bukhari, ahli majlis MPKJ, dan juga Tok Din merupakan Ketua Kampung Kampung Bangi. Seluruh para penonton semua, saya ucap pertamanya terima kasih kepada Biro Komunikasi atau Komsel Amanah Selangor ini dan juga Media Oren kerana sudi menjemput saya malam ini untuk bersama-sama dalam live FB Live malam ini bagi kita berbicara mengenai situasi di Selangor ini yang berkait dengan dasar-dasar kerajaan negeri. Saya memang betul lah sebut tadi lama dalam ahli majlis 10 tahun, di 6 tahun di MBSA dan 4 tahun di Subang Jaya. Dan sepanjang 10 tahun itu saya memang sentiasa terlibat langsung dalam jawatankuasa infra. Sesuai dengan latar belakang saya yang seorang jurutera sebelum ini yang lama berkecimpung dalam bidang kejuruteraan awam ini. Dan tentulah apabila terpilih dalam menang pilihan raya dan terpilih menjadi Exco Kerajaan Negeri Selangor, mana secara natural lah, secara spontan lah, mana keduduk infrastruktur itu memang memang diserahkan kepada saya. Kebetulan pula memang menjadi macam tradisi pula di Negeri Selangor ni untuk sekian lama bahawa infra ni dia selalu digandingkan dengan pertanian. Jadi kena ambil dua-dua lah. Jadi dua-dua kami sekali. Dan itulah sejarahnya bagaimana infrastruktur dan pertanian ini digandingkan bersama. Dan memang wajar kerana apa? Berkait rapat pertanian dengan infrastruktur ini kerana kebanyakan aspek infra dalam pertanian ini pun di bawah berkait rapat dengan, saya bagi contoh macam banyak orang tak tahu, Jabatan Pengairan dan Saliran yang duduk di bawah jawatankuasa infra ini terlibat sebagai menguruskan sistem saliran dan paritan Negeri Selangor ini, dia juga adalah bertanggungjawab menguruskan sistem pengairan bagi sawah-sawah kita di barat laut di Negeri Selangor. Jadi ada kaitan banyak tentang dan sungai-sungai yang di bawah infra ini pun sebenarnya dia berkait rapat dengan pengairan bagi pertanian di Negeri Selangor. Jadi ada kaitan. Cuma saya nak sebut di sini secara ringkas, memanglah nak cerita malam ni panjang lah. Nanti Wabi Mazwan Bukhari dengan Tok Din tak dapat cakap. Kerana banyak benda nak dibicarakan mengenai
infra ini. Cuma apa yang saya boleh sebut secara ringkas di sini, infra ni saya nak beritahu skop dia dulu supaya baik jelas. Ramai orang tak keliru kerana apa? Saya dihubungi oleh ramai ketua kampung, ahli majlis meminta macam-macam. Asal infra yang bagi dia orang semua bawah saya. Sebenarnya infra ni lebih berkait rapat dengan 4 skop dia. Yang pertama ialah rangkaian jalan. Rangkaian jalan iaitu jalan raya dan juga lebuh raya di negeri Selangor. Itu yang pertama adalah yang tercakup di bawah infra tu. Yang keduanya ialah air. Air ni ada 2 bahagian. Satu air mentah. Mana dia segala air lah yang ada di Selangor ni. Air sungai, air tasik, air bawah tanah. Segala air lah yang ada di negeri Selangor ni adalah di bawah air dianggap sebagai air mentah ini juga di bawah saya. Dan air yang terawat yang diuruskan oleh Air Selangor pun juga termasuk dalam infra. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah berkaitan dengan telekomunikasi. Jadi segala urusan infrastruktur bagi telekomunikasi termasuklah menaranya, fibernya dan apa juga aktiviti yang melibatkan infra digital ini itu juga tertakluk di bawah infra. Dan yang keempatnya ialah yang berkait dengan tenaga. Ini pun yang berkait. Jadi 4 komponen utama yang letak di bawah infra. Cuma saya nak sebut sini macam jalan. Apabila disebut jalan ni, di negeri Selangor ni ada 5 agensi atau jabatan yang terlibat. Saya bagi contoh, macam jalan-jalan raya ni. Kalau jalan-jalan raya ni ada 2 agensi terlibat. Satu JKR Pusat, JKR Malaysia, yang menguruskan jalan-jalan federal, jalan kerajaan persekutuan, jalan-jalan persekutuan. Dan JKR Selangor yang menguruskan jalan-jalan negeri. 2. Yang ketiga, pihak berkuasa tempatan. Masing-masing ada jalan masing-masing. Kita ada 12 PBT, masing-masing menjaga. Kemudian yang keempat ialah Jabatan Perairan dan Saliran, menguruskan jalan-jalan pertanian. Dan yang terakhir ialah jalan-jalan kampung yang diuruskan oleh pejabat daerah dan tanah di negeri Selangor. Itu jalan saja pun dah ada berapa. Dan biasanya saya bertanggungjawab yang JKR punya. Yang jalan negeri pun, yang dia jalan negeri. Jalan persekutuan pun sebenarnya saya terpaksa jawab bagi pihak persekutuan, tapi sebenarnya kita ni agak ada kekangan dari segi mengurusnya kerana dia diuruskan oleh kerajaan pusat, JKR di pusat. Yang ini pun jadi satu isu yang saya kata boleh bercerita lah malam ni. Jadi kalau ada masalah jalan di PBT itu jangan terekam kat saya pula. Saya boleh bincang dari segi data dan boleh lah. Lagi Pak Mazwan tanya ataupun Haji Buhari tanya macam mana dengan jalan di Kajang. Boleh kita bincang. Saya akan cari kaedah-kaedah sebab ada penyelarasan dengan PBT tetapi skopnya amat luas. Jadi itu yang saya nak kongsi. Tentang pertanian pula. Pertanian ini dia cukup luar biasa. Di bawah sekarang ni dia bukan saja pertanian ya, saya menguruskan peladangan sekali. Kalau dulunya ada 10 jabatan agensi yang letak di bawah pertanian. Itu termasuklah Jabatan Pertanian Selangor, Jabatan Perkhidmatan Veterina Selangor, Marti, Lembaga Pertubuhan Peladang Selangor, Fama, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Selangor, kemudian Jabatan Perikanan Selangor, Barat Laut iaitu AIDA, Barat Laut yang menguruskan padi di negeri Selangor. Dan juga yang Selangor punya itu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, satu-satunya badan agensi yang terlibat langsung dalam pertanian. Sekarang ditambah pula dengan peladangan iaitu yang melibatkan sawit getah ni di bawah Risda, Felda dan Feltra. Juga dimasukkan di bawah portfolio saya. Jadi sangat luas sebenarnya pertanian ini yang melibatkan saja bukan tanaman, ternakan, aquaculture, nelayan dan juga industri asas tani yang banyak orang lupa. Industri asas tani ini yang mana yang menguruskan, memproses dan mengeluarkan produk-produk berasaskan pertanian. Boleh kata hampir semua makanan lah berasaskan pada pertanian, jadi terlibat. Termasuklah yang buat kerepek, yang buat kerupuk lekor ke, yang buat frozen punya makanan semua ini semua tertakluk di bawah industri asas tani yang terletak di bawah saya itu. Jadi sangat luas sebenarnya skop yang saya perlu uruskan. Dan alhamdulillah setakat ini semua berjalan dengan baik. Adalah benda yang laju, ada benda yang agak selahan dari kita sedang usaha untuk pemahaman. Jadi saya sebut secara umum lah bagi peluang lain pula cakap. Terima kasih. Terima kasih YB Izham atas penjelasan yang cukup jelas. Memang umum sebab fungsi
seorang exco ataupun ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini adalah memberikan ataupun menangani isu yang bersifat eye bird view ataupun big picture tentang sesuatu perkara yang berlaku atau berwujud di bawah pentadbiran kerajaan negeri itu. Jadi seterusnya saya beralih kepada YB Mazwan. Sebagai yang berhormat ataupun ahli Dewan Negeri N21 Sungai Ramal, mungkin YB Mazwan boleh kongsikan sedikit dengan kita rakan-rakan penonton pada malam ini tentang demografi di bawah DUN yang berhormat, tentang komposisinya mungkin, dan juga terkait isu infra dan sebagainya itu, dan peranan yang kita diinginkan oleh rakyat adalah peranan sebuah pusat khidmat seorang yang berhormat ahli Dewan Negeri itu, ADN itu, dalam memberikan servis kepada DUN, dan juga bagaimana sistem aduan dan respons tim itu dikendalikan di bawah pusat khidmat YB sendiri. Silakan YB. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua para penonton sekalian. Terima kasih kepada YB Izham yang sudi hadir bersama-sama kami pada malam ni, rancangan sulung untuk Apa Khabar Selangor. Saya mungkin elok sekiranya kita berkongsi sedikit berkenaan dengan latar belakang kepada DUN Sungai Ramal ni. Dahulunya DUN ini dinamakan sebagai DUN Bangi, dan berlaku persempadanan semula sebelum sahaja PRU ke-14, dan hasil daripada persempadanan itu sempadan DUN Bangi ini diubah sedikit dan dibentuk sebagai sebuah DUN yang baru yang dinamakan sebagai DUN Sungai Ramal. Bezanya antara DUN Bangi dengan DUN Sungai Ramal ni, kalau kita perhatikan, satu, dia kurangkan sedikit dia punya jumlah bilangan pengundi. Kalau DUN Bangi dulu ada 60,000 lebih, bila jadi DUN Sungai Ramal ni hanya kira-kira dalam 56,000 saja pengundi semasa pilihan raya, kurang sikit. Daerah mengundi pun kurang, dulu 20 jadi 14 di bawah DUN Sungai Ramal. Tapi yang menariknya adalah komposisi bilangan pengundi bertukar, di mana kalau masa DUN Bangi dulu komposisi pengundinya adalah 70% pengundi daripada kaum Melayu, 20% Cina, 10% India. Tetapi apabila diwujudkan DUN Sungai Ramal, dia bertukar kepada peratus Melayu meningkat naik menjadi 80%, Cina kurang kepada 9% dan India 11%, lebih kurang sama. Jadi ia jadi satu kawasan yang pekat pengundi Melayu. Dan itu satu daripada latar belakang sedikit. Kemudiannya dalam DUN ini juga dia ada mixture, iaitu dalam DUN Sungai Ramal ni kita ada satu pusat bandar yang besar, iaitu Bandar Baru Bangi. Di samping itu kita juga masih ada kampung tradisi Melayu, ada 6 kampung tradisi Melayu dalam kawasan DUN Sungai Ramal ni, dan juga ada satu kampung baru Cina terletak di Bangi, kawasan lama atau kawasan asal Bandar Baru Bangi ini. Dan kawasan Bandar Baru Bangi ini umumnya adalah sebuah kawasan yang dikenali sebagai satu kawasan pusat penghimpunan institusi pengajian tinggi, IPT. Ada kira-kira dalam 18 buah IPT dalam dan di sekeliling kawasan Bandar Baru Bangi ini, dan yang paling prominent adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang menariknya adalah Bandar Baru Bangi ini dia hampir-hampir macam Putrajaya sebenarnya. Ini adalah Putrajaya versi Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita. Sebab dia yang merangka untuk pilih satu tempat untuk didirikan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Masa itu dikenal pasti tempat tu hutan. Dulu kita Putrajaya perang besar. So sini pun sama juga, satu hutan, dan dibina UKM. Kemudiannya dibina bandar untuk support Universiti UKM itu. Itulah Bandar Baru Bangi Session 1, Session 2 yang asalnya, dan akhirnya berkembang sehinggalah kepada hari ini. Dan masih lagi kekal sebagai sebuah bandar, sebuah DUN yang dikelilingi oleh institusi pengajian tinggi. Dan ramai cendekiawan, ramai siswazah, dan kawasan ini adalah kawasan yang jadi antara tempat kediaman yang menjadi pilihan rakyat negeri Selangor lah, antara yang top bersama dengan Shah Alam, kawasan sebegitu. Dan kawasan Bandar Baru Bangi ini, kawasan Sungai Ramal ini umumnya kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang pegangan agama Islam, pengaruh agama Islam tu sangat kuat dalam kawasan ini. Selalunya bila bersembang dengan adun-adun lain, kalau ada adun yang mengeluh pada saya, dia kata selalu bulan Ramadan lah, masing-masing adun yang mengeluh bulan Ramadan nak santuni surau masjid
kena keluar pergi setiap malam 40 50, tak boleh challenge. Sungai Ramal ada 100, kira-kira 120 buah masjid dan surau. Jadi kalau saya pergi semalam 3 buah surau dan masjid pun, sebulan bulan Ramadan tu tetap tak boleh cover semua yang ada dalam don saya. Itu besi. Dan pusat apa tu, memang pusat khidmat, pusat khidmat masyarakat ini memang menjadi tumpuan rakyat lah. Untuk banyak rakyat datang ini, pusat khidmat masyarakat ni dia nak minta bantuan, khususan macam-macam. Ada yang bantuan secara hidup, ada yang bantuan tu secara anak nak melanjutkan pelajaran, ada yang bantuan disebabkan mengalami masalah kesihatan, kos perubatan, macam-macam. Ada yang mendapatkan surat sokongan, macam-macam jenis bantuan lah. So umumnya rakyat datang untuk mendapatkan bantuan dan juga untuk mengadu hal-hal yang berkaitan dengan kawasan perumahan mereka, sama ada secara persatuan ataupun secara individu. Pokok tumbang lah, lampu tak menyala lah, jalan berlubang lah, longkang tersumbat lah, pokok macam-macam lah, anjing liar lah. Jadi mendengar harapan, sebab pandangan mereka Adun ni seorang yang sangat powerful, berkuasa dalam kawasan dunia, macam Superman. Kalau adu pada Adunnya boleh selesai. Jadi ramai yang datang kepada pejabat PKM ini, Pusat Khidmat Masyarakat, mengharapkan Adun boleh membuat satu yang agak miracle atau menjadi penyelesai kepada permasalahan mereka. Cuma zaman sekarang ni memang zaman media sosial. Jadi banyak aduan ataupun suara pandangan rakyat ni disampaikan melalui media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, macam-macam lah, WeChat, Telegram dan sebagainya. Baik. So apa yang saya lakukan adalah, di samping saya sendiri memang maintain, pejabat saya maintain Facebook yang aktif, interaktif yang aktif di media massa dengan rakyat ini. Jadi saya ada pegawai khas yang saya tugaskan untuk memantau semua media-media sosial ni, dan mengutip semua aduan, permasalahan yang disuarakan oleh orang. Dan ramai orang sekarang rakyat, dia ambil peluang. Saya posting contohnya hal lain, tapi sebab dia ada satu masalah tak berkena-kena dengan posting saya, dia masukkan juga dalam posting tersebut. Jadi dia jadi macam rojak. Jadi kalau saya cakap pasal contohnya saya buat posting pasal jalan raya, tapi mungkin ada orang masuk cerita pasal anjing liar. Dia begitu. Saya apa pun, ikut saluran mana pun aduan rakyat ini akan di-pick up oleh pegawai saya ni, dikumpulkan dan akan diberikan laporan kepada saya 2 kali seminggu. Setiap hari Isnin dengan setiap hari Khamis. Dan laporan ni cumanya kita kena saring laporan ni. Sebab bila dapat laporan itu, tak semestinya 100% benar. Banyak juga kes di mana bukannya rakyat tu yang si pengadu tu dia nak memberi cerita tak betul, tetapi anggapan mereka adalah permasalahan yang mereka bawa tu hanya akan dapat perhatian sekiranya ianya digandakan dia punya keterukan itu, dengan harapan kalau teruk sangat barulah orang akan ambil perhatian dan buat sesuatu. Oleh itu dia exaggerate. Ini bahaya. Jadi kita kena faham perkara ni. Kadang-kadang contohnya sampah tak kutip di tempat rumah dia 5 hari, tapi dia akan beritahu rumah saya ni sebulan dah tak kutip babi. Daripada 5 hari dia sebut sebulan, sebab nak dapatkan perhatian. Tapi kalau kita tak faham perkara ni, kita pula macam saya ni akan pergi terus menyerang contohnya pihak MPKJ ke atau kontraktor ke. Saya pula tak berlaku adil pada mereka. Jadi saya kena tapis betul-betul laporan-laporan yang sampai ini, dan kemudiannya daripada situ barulah saya assign kepada petugas-petugas saya untuk mengambil tindakan selanjutnya lah. Jadi contohnya ada perkara kita assign kepada ahli majlis. Kalau MPKJ, zon yang berkenaan, ada perkara kita rujuk kepada ketua kampung. Ada perkara yang saya perlu berurusan dengan, selalunya agensi yang saya kena berurusan untuk selesaikan masalah masyarakat ni adalah JKR, MPKJ, pihak polis, pihak JPS, pihak pejabat daerah. Ini adalah dekat sini, sebab dulu dibangunkan kebanyakan kawasan ni oleh PKNS, maka pihak PKNS pun antara pihak yang selalulah terlibat.
So saya kena ada hubungan baik dengan semua agensi-agensi inilah supaya kita boleh sampaikan servis yang baik pada rakyat. Terima kasih Abi. Satu perkongsian yang agak jelas dan terperinci. Dan mungkin ramai yang di luar sana tak menyedari bahawa YB Mazwan juga merupakan mantan ahli majlis pembenaran Kajang MPKJ yang sangat berpengalaman, dan sebab itu beliau mampu berupaya untuk nak menjelaskan dengan terperinci segala permasalahan yang beliau hadapi sebagai ataupun cabaran yang beliau hadapi sebagai adun. Dan kebetulan pula adalah studio kita juga adalah terletak di dalam di Bangi, mungkin dalam zon ataupun kawasan YB Mazwan ke studio itu? Daripada pusat khidmat saya jalan kaki je. Jalan kaki, okey. Jadi dan juga mungkin Haji Bukhari sendiri sebagai ahli majlis yang ni dengan di zon tersebut. Maksudnya kita nak kata bahawa sebenarnya malam ni tuan rumahnya adalah Dun Sungai Ramal untuk program sulung kita pada malam ni. Terima kasih pada YB Mazwan. Dan bila disebut tentang perubahan demografi tu yang menjadikan ratusan jumlah pengundi ataupun rakyat Selangor itu meningkat sebanyak 8% tu, dan juga dengan kewujudan banyak pelbagai institusi ataupun infra ataupun badan-badan yang dekat dengan rakyat. Maksudnya saya boleh katakan di sini YB bahawa sudah tentu YB selaku Adun Sungai Ramal pun berdepan dengan isu yang melibatkan infrastruktur di dalam kawasan YB. Tapi saya akan bertanyakan soalan yang lebih spesifik dari YB Mazwan selepas ini. Saya nak beralih kepada ahli majlis kita, iaitu Tuan Haji Bukhari Bachok, merupakan ahli majlis MPKJ bagi zon 16. Dan seperti yang kita tahu YB, PBT ni, MPKJ sebagai PBT ni adalah kerajaan ketiga. Setelah kita, dalam negara kita ni kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, iaitu PBT itu sendiri. Dan sebagai seorang ahli majlis yang berkhidmat di dalam sebuah perbandaran, apakah saya terus menjurus kepada Haji kepada persoalan isu infra yang terdapat di di zon Tuan Haji sendiri, dan juga bagaimana Tuan Haji menangani ataupun menguruskan aduan ataupun isu berkenaan dengan persoalan infrastruktur tersebut. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak YB Izham dan juga program pada hari ini kerana sudi menjemput saya. Jadi untuk pengetahuan semua, saya telah berada sebagai ahli majlis untuk 2 tahun, yakni daripada tahun 2018 hingga 2020, dan baru saja disambungkan lagi untuk tahun 2021 hingga 2021. 2020 Haji. Ya. Zon yang sama ke Haji? Adakah zon yang sama? Saya sengaja memilih zon yang sama. Yakni pada zon 16. Dan untuk pengetahuan semualah, sebab yang berada dalam majlis ini pun moderator pun seorang ahli majlis, YB Mazwan pun mantan ahli majlis, dan YB Izham pun mantan ahli majlis. Jadi hari ini kita ada full board dan kita telah memutamatkan bahawa saya berada di dalam zon 16, dan saya juga masih mengekalkan diri saya sebagai jawatan kuasa dalam infra dan juga pengindahan bandar. Saya memilih ni. Dulu pun saya memilih jawatan kuasa ini, dan apabila saya berbincang dengan Haji Mazwan dan rakan-rakan yang lain, saya terus memilih jawatan kuasa infra dan pengindahan bandar ni. Pertamanya saya memilih ni adalah kerana dua jawatan kuasa ini adalah jawatan kuasa yang saya rasa sangat aktif, dan antara banyak masalah-masalah penduduk dan masalah ini adalah dibincangkan dalam jawatan kuasa infra dan pengindahan bandar. Jadi saya rasa saya sangat positiflah dan sangat berminat dengan dua jawatan kuasa ini, walaupun jawatan kuasa ini adalah antara jawatan kuasa yang sibuklah. Biasanya mesyuarat dia agak panjang dan banyak
problem-problem yang terpaksa kita selesaikan, yang ini aduan-aduan daripada penduduk. Zon 16 ni untuk pengetahuan semua, ia berada di pusat bandar, yang tempat yang kita duduk sekarang ni, yakni di Seksyen 9, dan juga kawasan saya ni agak luas, Seksyen 7, Seksyen 8, Seksyen 10, Seksyen 11, Seksyen 9, dan kebanyakannya adalah berada di dalam kawasan bandar, kawasan pusat bandar Bandar Berbangi. Dan saya ada, dalam kawasan saya ni ada satu kampung, yang ini Sungai Ramah Dalam, yang ini sebuah kampung yang saya rasa walaupun masih berada, dikatakan sebagai kampung tradisi, tetapi kampung ini bukanlah sebarang kampung. Saya rasa dia berada antara kampung yang paling dekat dengan Bandar Berbangi pusat bandar, sebelah saja, berada di sebelah Seksyen 8, dan juga ia berada di antara kawasan yang paling hampir dengan Putrajaya, dengan Kajang, dan juga pusat-pusat bandar yang lain. Jadi saya rasa potensi kampung Sungai Ramah Dalam ni dan Sungai Ramah Luar ni adalah sangat baik untuk masa depan, untuk kemajuan, khasnya untuk Sungai Ramah Don N26 ini. Jadi perkara-perkara lain yang saya rasa yang saya perlu terangkan dekat program ni ialah dalam jawatan kuasa infra ni, kebiasaannya perkara-perkara ni kita selesaikan, saya rasa pihak MPKJ utamanya dapat menyelesaikan perkara ni dengan agak cepat. Sebab kita ada satu grup di dalam MPKJ, iaitu grup pemantauan aduan, dan dalam ni semua sekali ahli majlis hadir duduk dalam ni, terutamanya ahli majlis yang terlibat dengan infra. Dan juga dalam grup ini kebanyakan pengarah hadir duduk dalam ni. Jadi kebiasaannya isu-isu yang biasa orang bawa, yang isu sampah, isu jalan berlubang saya akan bawakan isu ni di sini. Biasanya dulu saya biasa minitkan benda ni, mesyuarat perkara-perkara yang berkaitan masalah-masalah kecil infra, biasanya saya minitkan dalam mesyuarat. Tapi sejak setahun yang lepas, saya jarang meminitkan benda-benda yang saya fikir kecil untuk diminitkan dalam mesyuarat. Saya hanya memfokuskan untuk meminitkan benda-benda yang saya rasa agak besar, yang melibatkan perlu perbincangan yang panjang, perlu bajet yang agak tinggi. Yang itu biasanya benda-benda yang saya minitkan dalam mesyuarat. Benda-benda yang kecil biasanya saya tak minitkan. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MPP Zon 16 ni. Ahli jawatankuasa kita agak besar. Kita ada lebih kurang lebih daripada 30 ahli jawatankuasa dalam MPP Zon 16 ini, yang banyak membantu saya, terutamanya PT saya, dan juga SU dan PSU, bendahari yang lain-lain yang banyak membantu saya, yang berada di keseluruhan dalam zon 16 ni, yang banyak membantu saya. Dan kita cuba selesaikan perkara-perkara berbangkit, sama ada aduan ini datang daripada perseorangan, ataupun aduan ini datang daripada PKM, ataupun aduan ini datang daripada sumber-sumber lain. Biasanya kita cuba selesaikan perkara ini dengan secepat mungkin lah. Biasanya MPKJ akan mengambil masa yang saya rasa tak lama, selewat-lewatnya dalam 12 jam atau 24 jam. Segala aduan-aduan ini kebiasaannya dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Tuan Haji Bukhari, saya percaya bahawa dengan pengalaman Tuan Haji sebagai seorang ahli majlis di MPKJ yang sudah menghabiskan tempoh satu penggal yang lalu 2018-2020, dan digandingkan dengan Yang Berhormat Haji Mazwan selaku mantan ahli majlis juga dan kini merupakan seorang adun, saya percaya bahawa sistem penyampaian Tuan Haji Bukhari selaku ahli majlis itu berjaya dan mampu ditangani dengan baik segala aduan yang dibawa oleh rakyat. Jadi saya akan pergi kembali kepada Tuan Haji selepas ini
untuk menjawab beberapa soalan lagi yang lebih terjurus kepada persoalan topik ataupun isu kita pada malam ini. Jadi saya nak beralih kepada Tok Din. Tok Din Tok Din merupakan ketua kampung Bangi. Saya percaya salah sebuah kampung yang salah satu kampung daripada 6 kampung tradisi Melayu yang diutarakan oleh YB Mazwan seperti tadi itu. Dan simple je Tok, sebab memandangkan Tok Din merupakan seorang ketua kampung, dan ketua kampung kita faham bahawa pentadbiran kampung ni terletak di bawah pejabat daerah dan tanah galian di dalam dun ataupun kawasan di situ iaitu Nulangan. Jadi apakah yang Tok Din sampaikan atau nak bagi faham kepada rakyat negeri Selangor ni berkenaan dengan soal peranan ketua kampung tu sendiri? Sebab kadang-kadang orang tak faham bila disebut kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan ni, rakyat tak nampak lagi sebenarnya ada lagi satu unit, satu entiti iaitu kampung yang paling asas untuk menggerakkan rakyat dan menyampaikan, menyalurkan segala informasi berkaitan dengan apa perjalanan negeri ini kepada rakyat di peringkat kampung itu. Jadi mungkin Tok Din boleh kongsikan kepada penonton kita malam ini. Silakan Tok Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada YB Izab dan juga terima kasih pada YB Mazwan. Jadi sebagai saya pun sebenarnya lebih kurang macam Tuan Haji Buhari, dilantik pada 2018 dan baru habis satu penggal dan disambung. Bermula daripada 2018 saya sentiasa meletakkan diri saya seumpama jambatan, memainkan peranan sebagai penyambung di antara rakyat dan kerajaan dan begitu sebaliknya. Jadi itu peranan yang paling penting yang saya rasa. Peranan yang kedua yang saya lihat yang biasa saya lakukan ialah menyatu padukan penduduk kampung. Pasal sejak 2008 sebenarnya senario politik di negara dan di negeri Selangor ni kita tak boleh menolak berlakunya perpecahan di kampung-kampung tradisi kerana pahaman dan perbezaan politik masing-masing. Jadi alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang baik daripada AJK, MPKK saya, terutamanya daripada Nazim Masjid, kerana masjid merupakan satu entiti penting yang merupakan ibarat jantung dalam sesebuah kampung. Jadi penyatuan untuk menyatu padukan penduduk ni perlu dilakukan berterusan. Saya rasa sehingga hari ini peningkatan tu ada, tapi saya belum boleh katakan dapat menyatu padukan 100% penduduk di dalam kampung-kampung. Dan saya percaya masalah ini berlaku di seluruh kampung di negeri Selangor. Dan sebab tu saya memilih moto Kampung Bangi ialah Desa Harmoni Hidup Berseri. Jadi bersatu padu ni pada saya cukup penting untuk mengharmonikan kampung. Sama juga macam kalau kita berkeluarga, kalau keluarga kita bersatu padu dan kita mendapat keharmonian dalam keluarga. Jadi itu yang saya cuba terapkan di kampung yang saya takbir insya-Allah. Dan selain itu peranan lain ialah membantu ataupun memastikan kelangsungan hidup penduduk baik dan tidak menghadapi masalah. Alhamdulillah saya bersyukur kerana saya mendapat kerjasama sokongan yang cukup baik daripada YB Mazwan. Tanpa YB saya pun tak mampu buat, dan pada saya YB ni sebagai seorang YB yang cukup rajinlah. Kerana sebab jarang YB gagal setiap kali saya buat panggilan. Jadi tanpa sokongan, pasal pada saya ketua kampung ni satu platform yang paling kecil sekali. Jadi kemampuan ketua kampung ni agak terhad. Jadi tanpa sokongan daripada YB dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, mungkin saya tak dapat memainkan peranan yang baik di dalam kampung. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tok Din atas perkongsian yang sangat padat, dan saya percaya bahawa peranan ketua kampung ni adalah lebih menjadi sebagai seorang ayah yang melihat kepada persoalan anak-anak yang berada di bawah jagaan Tok Din sebagai ketua kampung, dan ini merupakan satu institusi nukleus yang sangat penting untuk kita membawa ataupun menyampaikan
isu-isu rakyat kepada di peringkat yang lebih atas. Jadi saya nak spare dulu Wabi Izham sebab saya nak tanya soalan kepada Wabi Mazwan pasal soalan ini berkaitan dengan isu infra dan mungkin akan dijawab oleh Wabi Mazwan apabila melibatkan soal dasar peringkat jaga keseluruhan. Jadi Wabi Mazwan boleh tenang-tenang dulu, boleh rehat-rehat dulu dan mungkin boleh mendengar apa yang akan dikongsikan oleh Wabi Mazwan selepas ini. Wabi Mazwan, saya nak tanya, sebagai seorang ahli luar negeri, apa fokus Wabi Mazwan secara ringkas di DUN Sungai Ramal dan apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh YB selaku seorang ADN pada tahun lepas 2020 dan untuk 2021 ni apa perancangan dan tumpuan YB berkenaan dengan soal infra dan juga sektor pertahanan, dan ini mungkin boleh akan dikupas dengan lebih lanjut oleh YB Izham selepas ini di peringkat negeri yang lebih besar. Silakan YB Mazwan. Baik, terima kasih Wabi. Tahun sudah ini memang tahun yang sangat menduga semua kita kerana pandemik COVID-19 yang datang tanpa diduga. Dan datang pula dia hit negara kita ni pada awal tahun. Jadi segala apa yang dirancang itu dia semua ke laut akhirnya. Dengan penguasaan dan perintah kawalan pergerakan PKP oleh kerajaan, maka semua pergerakan semua adalah terhad dan banyak kerja-kerja termasuk kerja infra yang telah kita rancang pada awal semuanya terpaksa ditangguh dan ditunda. Jadi pada tahun lepas fokus pejabat ADUN adalah lebih untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara disebabkan oleh tekanan yang dihadapi, terutama tekanan ekonomi akibat hilang mata pencarian, pekerjaan, hilang sumber pendapatan daripada perniagaan dan sebagainya diakibatkan oleh kekangan kepada kehidupan kerana pandemik COVID-19 itu. Jadi pada tahun lepas, daripada awal tahun, daripada bulan Mac sampailah kepada hujung tahun, kita disibukkan dengan krisis ini. Apa yang saya buat dalam tahun lepas, konsep saya ada dua, iaitu pertama, untuk menangi perjuangan ini melawan COVID-19 ini, kita kena kukuhkan kita punya frontliners, barisan hadapan. Jadi oleh itu pada peringkat awal lagi saya telah approach pihak polis, pihak klinik kesihatan, sebab di kawasan saya ada dua klinik kesihatan yang jadikan klinik untuk membuat saringan dan rawatan awal kepada mereka yang suspek kepada COVID-19 ni. Klinik di Seksyen 3 Bandar Baru Bangi dan klinik kesihatan Kajang. Walaupun nama klinik kesihatan Kajang, tapi klinik itu terletak dalam sempadan DUN Sungai Ramal di Bandar Teknologi Kajang. Jadi saya pergi jumpa klinik dan pada peringkat awal ni negara kita tak begitu bersedia lagi. Jadi klinik pun bagi tahu saya mereka kekurangan peralatan seperti even PPE, personal protective equipment pun kurang. Mask pun diorang sendiri pun kurang untuk diorang pakai. Kemudiannya ada juga klinik yang menghadapi kebocoran, sebab bila dah buat tempat untuk ujian COVID tu dia kena buat dekat luar. Jadi dia punya anjung semua digunakan, letak kemah lagi, anjung dia pun bocor dan sebagainya. Jadi saya tolong repair semua perkara itu. Dan kemudian peralatan tak cukup, contohnya nak buat saringan di luar, mesin contohnya untuk baca tekanan darah pun tak cukup pun semua. Jadi semua tu saya tolong supply. Begitu juga dengan pihak polis, terpaksa buat sekatan jalan raya yang banyak pada masa itu. Jadi kena gunakan lampu-lampu, rupanya lampu-lampu yang digunakan pihak polis tu pun dia ada bateri dia, bateri yang tertentu yang dipakai. So bateri itu susah nak dapati. So pihak polis pun minta bantuan daripada saya kalau saya boleh bantu, dan saya arahkan orang saya cari pusing seluruh Bandar Baru Bangi, seluruh Kajang apa semua, hanya dapat 18 biji saja masa tu. Bila saya jumpa pihak polis, dia kata kami tahu memang payah nak cari, sebab tu minta pada anda kau boleh tolong cari, memang payah pun. So memang sungguh payah dapat semua. Jadi banyaklah yang kita support, termasuklah menyediakan bantuan makanan dan sebagainya, support frontliners. Kemudian yang keduanya adalah pastikan asal nama kata saja orang itu adalah manusia, pastikan dia boleh makan dalam doza. Jangan ada sesiapa pun manusia yang sampai putus makanan. Jadi pada peringkat awal tahun lepas itu, sebab mengejut perkara ni, mengeda pada kita, maka kita bantu semua termasuk yang bukan warga negara pun.
atas peri kemanusiaan. Jadi kita belanjakan duit yang banyaklah, 6 angka lah, ratusan ribu lah untuk perkara tersebut. Dan kita bernasib baik apabila pada peringkat hujung-hujung tahun itu keadaan semakin pulih pada masa itu. Jadi perintah PKPB dan mula ada sedikit-sedikit kerja-kerja yang boleh dijalankan semula, termasuklah kerja infrastruktur, terutama di kawasan PLB, projek luar bandar di kampung-kampung, yang mana kita janjikan pada awal tahun, akhirnya dapat juga dilaksanakan pada tahun tu walaupun lewat, tapi sebelum hujung tahun selesai. Baik. Jadi sekarang kita masuk kepada tahun 2021 ni, kita ada beberapa perkara yang bagi saya exciting lah kepada dalam Dun Sungai Ramal ni. Yang pertamanya adalah projek, dah tentu kita nak baiki infrastruktur jalan raya yang ada dalam kawasan Dun Sungai Ramal ini. Pada tahun ini pun saya baru saja dalam 2 hari lepas, mesyuarat secara Zoom. Sekarang norma baru sekarang ni mesyuarat melalui Zoom ataupun Google Meet dengan pihak pejabat daerah. Dan di situ kami berdiskusi dan diberikan taklimat kepada saya tentang jalan-jalan yang mereka akan usahakan untuk buat turapan semula dan longkang-longkang yang akan dibagi di kampung-kampung. Cumanya tu dalam peringkat cadangan sekarang akan dibawa naik kepada UPN, kepada peringkat kerajaan negeri. Kalau diluluskan kelak cadangan itu, jadi saya akan insyaAllah kongsi berita baik ini dengan para penduduk dalam Dun. Dan kemudian kita ada juga dewan-dewan serbaguna dalam kawasan Dun Sungai Ramal ni yang sekarang ini telah dikenal pasti untuk di-upgrade, untuk dirobohkan pun untuk dibuat semula. Contohnya di Pekan Bangi sendiri, kemudian di Seksyen 2 Bandar Baru Bangi, dan kita juga dapat maklumat pihak PKNS akan mendirikan sebuah pusat convention besar, tersegam indah nanti di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi, iaitu di tengah-tengah Bandar Baru Bangi. Dan saya juga alhamdulillah berasa sukacita kerana ada satu permintaan daripada Bandar Teknologi Kajang. Duduk Bandar Teknologi Kajang ni, dalam satu bandar tu tidak ada masjid lagi. Jadi minta sangat kepada saya, dia punya hasrat, kata tolonglah Wabi usahakan nak juga masjid dalam kawasan bandar kami ni. Satu bandar tak ada masjid. Jadi dia telah usahakan, dan sekarang ini proses pembinaan masjid itu sedang berlangsung, dan dijangka siap pada penghujung tahun penghujung tahun ini, ataupun mungkin akan lagak tahun depan lah, disebabkan oleh tergendala lagi sekali disebabkan oleh COVID ni. Tapi sekarang proses pembinaan sedang berjalan. Perpustakaan daerah juga yang terletak di tepi Tasik Cempaka di tengah-tengah Bandar Baru Bangi ini juga menerima perturukan kira-kira 3 juta ringgit untuk dinaik taraf. Dan kerja sudah pun perpustakaan itu diserahkan kepada pihak JKR sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membuat kerja-kerja infrastruktur untuk menaik taraf perpustakaan tersebut, dan dijangka dapat digunakan pada penghujung tahun 2022. 2 tahun lah untuk buat benda tu. Dan pasar ya. Ada masalah lagi ke? Ataupun nak berhenti sini dulu? Sebab memang ada banyak benda. Ya, tapi saya percaya itu dah cukup perkongsian yang cukup padat sebenarnya, YB. Cuma saya nak sikit saja, YB. Saya nak menjurus kepada isu terus, dan saya minta YB Mazwan untuk jelaskan kepada kita, mungkin dalam tempoh 2-3 minit sebelum isu ni, kita minta Yang Berhormat Haji Izham untuk ulas tentang isu ini. Pasal kita dah fahamkan di dalam Dun YB Mazwan ada sebuah tasik Cempaka, dan kita difahamkan bahawa ada isu berkenaan dengan tasik Cempaka tersebut yang merupakan tempat aktiviti keluarga yang penting untuk warga Bangi. Jadi mungkin boleh YB Izham kongsikan dengan rakan-rakan penonton dalam masa 2-3 minit sebelum kita pass kepada YB Haji Izham, apakah masalah yang berlaku terhadap tasik Cempaka tersebut. Silakan YB. 2-3 minit YB. Ya, tasik Cempaka ini adalah satu tasik yang potensi besar. Saya berhasrat sangat tasik Cempaka ni menjadi macam boleh dibuat seperti Taman Tasik Perdana di tengah-tengah Kuala Lumpur, atau Taman Tasik Titiwangsa. Itu potensi yang ada pada tasik Cempaka ni. Tasik Cempaka ni, satu, dia merangkumi ada sungai yang mengalir membelah tasik tersebut. Ini di bawah JPS, tanggungjawab JPS. Kemudian kita ada keseluruhan kawasan daratan di Tasik Cempaka itu, di mana kawasan playground ini berluasan kira-kira 45 ekar. Ini adalah tanah kepunyaan kerajaan negeri yang diurus tadbir dan diselenggara oleh pihak Majlis Bendaran Kajang. So ada 3 pihak terlibat. Kerajaan negeri satu,
Jalan Tanah Galian, Majlis Berjalan Kajang dan juga JPS. Ketiga-tiga ini perlu bekerjasama, bergabung untuk menaik tarafkan tasik ini. Belanja besar. Jadi saya telah berusaha dapatkan satu pengusaha yang bersedia untuk membuat investment sejumlah kira-kira dalam hampir 50 juta ringgit untuk membangunkan tasik tersebut. Ada beberapa peringkat. Tapi untuk menjayakan program yang sebegini besar, mega ini, saya perlukan bantuan adun tak cukup. Dia kena bergantung kepada Exco. Jadi saya telah kemukakan kepada YB Izham perancangan tersebut, dan saya harap pada malam ni YB Izham boleh berkongsi dengan kita dan berikan khabar gembira kepada rakyat di dalam dun saya ni bahawa perkara ini hampir boleh menjadi kenyataan. Saya minta supaya kita di-sharekan. Kita ada satu visual berkenaan dengan tasik cempaka ni, YB Mazwan, YB Izham. Mungkin kita boleh paparkan sebelum kita beralih kepada the man of the night pada malam ni, YB Izham, untuk menjawab persoalan berkenaan dengan isu infra dan pertanian di Selangor. Silakan visual. Terima kasih. Itulah visual dan memang mengesahkan apa yang Abi Mazwan sebut, bahawa terdapat banyak potensi yang ada di sekeliling tasik cempaka itu yang kita boleh bangunkan. Jadi saya terus beralih kepada YB Mazwan, Exco, Infrastruktur dan juga Pertanian. Dan YB, kita dah mendengar perkongsian daripada YB Mazwan, ditambah dengan Najib Khori selaku ahli majlis, dan juga Tok Din selaku ketua kampung, dan saya juga ada sedikit membuat kajian dan kajian di lapangan tentang permasalahan infra yang berlaku dalam Dun Sungai Ramal ataupun di dalam negeri Selangor itu sendiri. Jadi kalau boleh YB Izham menjawab ataupun mengupas beberapa isu yang timbul, yang saya cuma akan menyentuh beberapa isu pada malam ni, iaitu berkenaan dengan tadi YB Mazwan sebut tasik cempaka. Kemudian kita pun ada isu berkenaan dengan highway Bangi Putrajaya atau Jalan Reko dan sebagainya. Kemudian yang ni saya ni mungkin cakap bagi pihak Kak Tok Din jugalah tentang isu tekanan air rendah di Kampung Bangi dan sebagainya itu. Dan lain juga isu yang mungkin YB Izham nak kongsi dan nak menjawab kepada persoalan infra yang ada dalam kawasan-kawasan yang sebut ataupun infra-infra yang saya telah sebut di awal tadi. Silakan YB Izham selaku Exco kanan kerajaan negeri Selangor. Terima kasih YB. Memanglah kalau kita nak bicarakan mengenai infra malam ni sampai pukul 12 tak habis ni. Dia satu skop yang luas, terutama kalau jalan. Jalan ni saja, kalau peruntukan tahunan untuk penyelenggaraan jalan seluruh Selangor saja yang tidak melibatkan jalan persekutuan ni, jalan negeri dengan jalan PBT dengan pertanian saja pun di sekitar 550 juta setahun penyelenggaraan jalan. Ini tak termasuk jalan-jalan baru. Jalan-jalan baru yang dibina oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, termasuk di peringkat PBT, kalau dicampur-campur saya yakin angkanya mencapai 1 bilion setahun. Setiap tahun peruntukan ataupun bajet yang digunakan untuk menguruskan jalan. Ini cerita jalan baru ni. Belum cerita bab lain lagi. Jadi dengan jalan yang begitu luas, begitu panjang, tentulah kita menghadapi banyak kekangan dan cabaran. Selangor ni negeri yang paling maju, saya rasa negeri antara negeri paling banyak kenderaan yang wujud, menyebabkan cabaran besar. Ditambah lagi cabaran Selangor ni yang saya hadapi ialah sebahagian besar jalan kita ini telah pun melangkaui hayat umur dia. Jadi dia maknanya dah expired dah. Ada orang tahu bila saya sebut expired ni, jalan pun ada tarikh luput juga. Ya. Jalan ini biasanya direka bentuk dan dibina untuk 20 tahun. Apabila dia sampai 20 tahun, kerja-kerja penyelenggaraannya akan menyebabkan kos yang lebih tinggi. Sebab tu jalan-jalan yang seperti ini biasanya strukturnya dah rosak. Jadi bila kita tampal pun,
Dia hanya boleh bertahan beberapa hari je sebab dia strukturnya dah rosak. Banyak orang tak tahu ni, dia ingat tampal tu yang problem. Tampal tu mungkin ada problem, tapi problem utamanya jalan tu dah pun expired, dah dia pun luput. Jadi lebih daripada 50% jalan di Selangor ni telah luput. Sebab tu saya telah berbincang baru ni dan Tata Infra untuk kita pastikan berperingkat-peringkat kita kena naik taraf. Naik taraf ini bermakna bukan saja tampal, terpaksa kita buat upgrading atau naik tarafan kepada tapak dia, base dan sebagainya, supaya kalau kita nak buat semua memang tak ada kemampuan kewangan nak buat naik taraf semua jalan, tetapi kena buat berperingkat-peringkat dan berjadual. Ini telah kita susun, kita mula susun dengan JKR dan saya akan panjangkan ini juga kepada pihak PBT dalam mesyuarat Jawatankuasa Infra yang berikutnya ini untuk diselaraskan supaya kualiti jalan kita bertambah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran jalan ini, jalan raya ni, ialah kita menghadapi masalah dengan kebanjiran kenderaan yang melanggari syarat-syarat muatan. Ini yang satu punca besar jalan rosak. Sebab tu jalan, saya syukurlah Wabi Mazlan yang tempat ni, isu jalan raya ni taklah isu besar sangat. Tapi kalau macam di Pelabuhan Kelang, di kawasan sahabat kita Saudara Azmizan, Wabi Azmizan, sentiasa menghadapi masalah dengan kerosakan jalan kerana kenderaan-kenderaan berat yang saya yakin dan saya percaya berdasar pada bancian kami, sebahagian besarnya membawa muatan yang jauh lebih daripada yang dibenarkan, menyebabkan kerosakan jalan yang lebih cepat berlaku di sana. Tapi di tempat lain pun berlaku kerana kerja-kerja kuari dan sebagainya ni. Ini menyumbang kepada masalah besar lagi jalan. Dan yang ketiga ni, yang paling penting juga ni, banyak orang tak tahu ni, kita ni sama ada nasib baik atau tak baik di negeri Selangor ni, kita dianugerah oleh Allah SWT dengan tanah yang lembut. Kita mempunyai tanah lembut, iaitu tanah gambut atau pit soil, dan tanah marine clay ataupun tanah liat laut ini yang begitu luas, yang amat sukar untuk dibuat binaan di atasnya, sama ada bangunan-bangunan ataupun jalan sendiri. Kerana kosnya sangat tinggi untuk buat kerja-kerja penstabilan tanah ini. Itu menyebabkan antara punca-punca lagi yang utama kenapa jalan-jalan raya di Selangor ini begitu sukar untuk diuruskan, walaupun kita mencuba membelanjakan banyak duit, tetapi masih lagi berada di tahap yang bagi saya secara peribadi sebagai exco pun masih tak berpuas hati. Walaupun kita sedang berusaha mencari kaedah-kaedah teknologi yang baru, memikirkan kaedah-kaedah dari segi penggunaan bahan-bahan yang lebih baik dalam menguruskan jalan. Ini saya pun cerita jalan. Dan yang berkait dengan yang soalan malam ni tentang highway. Highway ni untuk pengetahuan semua, Lebuh Raya ni, dia sebenarnya kelulusan semua dibuat di peringkat kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan. Mereka lah sedang yang meneliti segala cadangan mengenai Lebuh Raya, kerana mereka membuat yang disebut sebagai traffic impact assessment ataupun penilaian impact trafik. Itu kena dibuatlah nak mengetahui bahawa sama ada jajaran itu penting atau tak penting sebagainya. Ini mereka ada dan mereka lah yang menilai dan membuat keputusan. Cuma di pangkat negeri ini, apabila mereka meluluskan secara dasarnya sesuatu Lebuh Raya ni, di Selangor ni sekarang ada 5 yang sedang berjalan Lebuh Raya yang sedang dalam pembinaan. Mereka akan menghubungi pihak kerajaan negeri untuk membentangkan jajaran mereka dan kita akan buat keputusan di peringkat kerajaan negeri sama ada jajaran itu sesuai tak sesuai, sebab dia melibatkan isu tanah, kadang-kadang melalui kawasan sungai. Kita kena teliti semua ni, walaupun keperluan highway itu ada, tetapi kita perlu meneliti dari segi pelaksanaannya supaya tidak mengganggu masalah pertama melibatkan perpindahan penduduk, melibatkan pencemaran sungai, kawasan pembinaan, melibatkan gangguan trafik, menyebabkan kawasan-kawasan yang tak banjir menjadi banjir disebabkan longkang sumbat. Semua ini negeri kena teliti dan negeri akan buat ketetapan bagaimana kaedah pelaksanaan. Biasa kita tak tolak projek ni sebab dia menyumbang kepada sistem perhubungan yang lebih baik di negeri Selangor. Tetapi kita meletakkan banyak syarat-syarat penting. Sebab yang terbaru contohnya, sekarang ni yang dalam proses untuk dapat kelulusan negeri ni, yang dah dilulus dekat federal, ada 5 lagi highway. Di Bangi, Putrajaya ni salah satu. Dan saya telah suarakan bila dia petang tu, kebimbangan kita sebab dia melalui banyak kawasan Sungai Langat.
Yang saya juga sungai nak kena jaga juga pencemaran dan sebagainya. Dan juga melibatkan juga ada pindahan penduduk dan sebagainya yang perlu kita teliti dan kita kaji. Ada lagi highway di Sungai Kelang, sepanjang Sungai Kelang daripada Kelang ke Kuala Lumpur yang akan membantu menyuraikan trafik di Lebuh Raya Persekutuan boleh mengurang. Tidak ada berapa lagi, ada 5 lagi yang sedang dibincangkan untuk dilaksanakan. Dan itu yang melibatkan yang Bangi Putrajaya itu telah pun masuk ke dalam mesyuarat kajian negeri dah. Kita dasarnya bersetuju, tapi jajaran itu kita akan teliti dan syarat-syarat yang ketat kita akan kenakan sebelum kita benarkan mereka untuk membina. Yang berkait dengan sungai ni, termasuklah Tasik Cepaka ni. Ya, Wadi, betul. Ya, saya cerita sikit lah ya. Dia sungai ni memang saya lah pengurusi jawatankuasa pemeliharaan sungai-sungai Selangor. Semua sungai kita nak tengok. Dan antara projek yang saya bagi fokuskan ni ialah SMG lah. Saya semua dah tahu lah. Itu Selangor Maritime Gateway yang melibatkan pembangunan Sungai Kelang. Dan dalam masa beberapa hari ni, malah hari ini pun kita dah buat keputusan besar sebenarnya yang akan diumumkan tak lama lagi, satu kerjasama yang sangat-sangat besar lah. Ini melibatkan multi-billion pembangunan di Sungai Kelang ini yang melibatkan perumahan, kawasan tarikan pelancong. Dah berjaya kita selesaikan, alhamdulillah tadi. Dan kita akan ada perjanjian pada hari Jumaat ini, besar lah ini melibatkan sepanjang Sungai Kelang tu, daripada Kelang sehingga ke dalam negeri Selangor lah, sehingga ke Mid Valley itu yang merupakan dan juga ada 2-3 projek besar yang melibatkan pilihan yang akan berlaku di Sungai Kelang di bawah SMG ni. Dan ini merupakan satu perkara yang penting, bukan apa, nak menunjukkan kepada kita bahawa sungai yang begitu terkenal ini, yang biasa dianggap sebagai sungai kotor lah, sungai, boleh dibangunkan dengan baik kalau kita mengambil langkah-langkah ini, dan dia akan jadi role model kepada sungai lain. Termasuklah sungai yang terletak di Tasik Cepaka. Sungai apa itu, Habibur? Sungai Air Hitam nama sungai itu. Ya, Sungai Air Hitam. Air Hitam. Ya. Jadi itu yang saya sebutkan sini, model yang kita berjaya laksanakan di SMG ataupun Sungai Kelang ini akan dijadikan model bukan saja di Sungai Air Hitam di Tasik Cepaka, juga di Sungai Langat, sungai lain yang akan menjadi agenda penting dalam pembangunan infrastruktur dalam pengurusan air kita. Bukan air untuk minuman saja, tapi air bagi tujuan rekreasi, tujuan perhubungan, malah akan ada nanti cruise boat daripada Port Kelang naik mudik sampai ke Mid Valley dan sebagainya. Bergantung pada program ini, bukan program setahari dia program 30 tahun punya perancangan yang dibuat mengambil kira kegunaan air ni, sebab air ni bukan satu benda yang kita ni saya tak faham ni. Kalau kita buat di kalangan para bankers, pembiaya atau di dunia keuangan hari ini, mereka mengistilahkan air ini sebagai liquid gold, emas cair. Tapi emas cair apa kalau kita gunakan air ni tempat buangan kita, sungai ni? Kita buang sampah, kita buang benda-benda tercemar dalam sungai. Adakah seorang manusia itu dia menilai penilaiannya betul apabila dia kata ni emas, tapi dia guna emas dia itu untuk buat benda-benda yang merosakkan? Tak betul lah, emas itu penilai, patut kita hargai. Kita jadikan harga benda yang aset penting dan kita jaga dengan baik sebab emas kan. Bankers panggil ni liquid gold. Jadi kita pula gunakan sungai ni tempat buang sampah, tempat kita mencemar air. Jadi kita tak tahu menilai sebenarnya air. Cuba bayang tuan-tuan kalau kita masa ketika kita kecil, sungai-sungai yang posih air dengan ikannya, dengan rekreasinya, kita tak dambakan lah benda tu. Tak rindu nak tengok sungai itu yang boleh kita manfaatkan. Sebab itu kita akan jadikan Sungai Kelang ini sebagai model dan telah pun berjaya sebenarnya. Kita telah berjaya turunkan, naikkan kualiti air daripada kelas 4, kelas 3, kadang-kadang sampai kelas 2. Dan sampah-sampah dulu ni kalau satu hari 35 tan buang. Sekarang ni kita berjaya kurangkan, dalam sebulan pun dalam 10 tan gitu je. Berjaya kita buat banyak-banyak benda dan kita akan teruskan lagi. Tapi ia memerlukan bukan saja pelaksanaan di peringkat agensi dan jabatan, memerlukan juga kerjasama penduduk dari segi kesedaran. Kalau nak buang sampah, buanglah ke dalam tempat yang betul, jangan buang dalam sungai dan sebagainya. Termasuklah restoran-restoran yang buang air kumpahan
effluent ke dalam. Ini semua ni benda ni proses yang ni, dan untuk Tasik Cempaka ni adalah juga saya dah minta supaya SMG untuk melihat dan meneliti supaya pelaksanaan itu dapat diperluaskan juga di sungai-sungai, pembangunan di sungai lain yang ada di Selangor. Itu pun mereka telah pun meneliti dan melihat cadangan itu, dan dalam proses untuk dibuat keputusan pelaksanaannya. Itu antara beberapa perkara lah. Cerita panjang ya, kita yang tak cerita lagi. Okey, serah balik pada moderator. Terima kasih Wabi, sangat jelas, dan saya tertarik dengan apa yang Wabi RAJ Izham sebut tadi berkenaan dengan projek ataupun perancangan kerajaan negeri untuk membangunkan sepanjang Sungai Klang sehingga ke Mid Valley. Itu satu projek mass project yang saya kira sebenarnya berpotensi untuk menghidupkan ekonomi di persekitaran sepanjang jajaran sungai tersebut. Dan bila YB sebut kemungkinan kita pun mempunyai rancangan untuk mengadakan satu sistem pengangkutan, kurs dan sebagainya, itu saya membayangkan Selangor ni insyaAllah jikalau kerajaan Selangor ini masih lagi kerajaan Pakatan Harapan, saya membayangkan bahawa kita akan dapat menghasilkan mungkin satu bandar baru, satu bandar yang seakan-akan seperti Amsterdam di Netherlands dan sebagainya, itu dengan adanya satu sistem pengangkutan yang terbaru yang alternatif kepada rakyat negeri Selangor. Jadi YB, kita dah tadi kita dah sentuh tentang soal infrastruktur di negeri Selangor. Jadi saya nak sentuh forte kedua YB, iaitu berkenaan dengan pertanian. Kita tahu dan kita menyedari bahawa YB Izham memang seorang pencinta kepada perkara yang melibatkan soal pertanian dan punya ilmu yang sangat luas dan berpengalaman. Jadi mungkin YB Izham boleh jelaskan ataupun kupas isu-isu ataupun perancangan produk kerajaan negeri yang berkaitan dengan pertanian, yang mungkin saya sebutkan di sini beberapa contoh, iaitu agrobandar yang melibatkan kebun komuniti, bantuan atau insentif untuk menghidupkan kebun komuniti tersebut, dan hub hasil pertanian dengan skala yang lebih besar. Mungkin YB dalam perkara-perkara yang sebut ini, mungkin ada yang YB nak tekankan lebih, nak tumpu lebih, terpulang kepada YB untuk dikongsikan kepada para pendengar semua. Silakan YB. Terima kasih. Yang ni bukanlah infra tak penting, tapi subjek pertanian ni penting pasal isi perut lah. Bila berlaku COVID ni, semua berlari-lari pergi cari makan, dia tak cari jalan, dia tak cari bangunan tinggi, tak ada. Dia cari makanan dulu. Betul. Jadi food security atau jaminan makanan, bekalan makanan ni merupakan perkara tumpuan utama kerajaan negeri pada tahun ini, dan juga pada tahun lepas pun begitu. Kerana benda ni akan menjamin apa yang disebut sebagai sustainability, kemampanan kita dalam menyediakan bekalan makanan kepada rakyat. Untuk makluman semua pada penonton dan juga pada ahli panel, saya nak maklum sini satu benda. Kita di Selangor ni dari segi self-sustaining level ataupun SSL ni, kadar penyediaan dari segi aspek sangat rendah tu. Saya beritahu, contohnya daging lembu. Daging lembu dan kambing di Selangor ni, keupayaan kita menyediakan bakalan untuk daripada daging Selangor sendiri untuk rakyat Selangor hanya di sekitar 3 hingga 5% saja. Lain-lain itu semua import daripada luar Selangor. Luar Selangor tu maksud negeri lain dan juga luar negara lah. Itu kalau daging ayam, daging kalau yang paling tinggi pun telur ayam di sekitar 60 lebih peratus. Kita memang antara pengeluar telur ayam yang besar. Kemudian yang lain-lain semua macam kobis sama Malaysia ni, dekat Malaysia. Kita mengimport setiap tahun kobis 200 juta ringgit. Kobis pun import. Kemudian halia yang kita sangka kita tanam halia banyak ni, kita import setiap tahun 240 juta. Dan keseluruhan jumlah import buah-buahan dan sayur ni 70.5 bilion. Saya rasa masa COVID ni lagi naik tu. Dan yang paling menyedihkan lagi ialah makanan ayam kita, yang kita banyak makan ayam. Ini anak-anak muda semua makan ayam lah. Dia tak ada ayam ke muram je lah. Dia ada ayam. Saya tak ada ayam sebulan pun tak apa. Tapi ayam ni kita antara pengeluar terbesar. Dan ayam walaupun besar kita keluarkan lebih pada 6 juta ekor satu cycle. Tapi kita masih, tahap sustainability kita masih dari sekitar 50% je. Belum. Dan lebihnya masih import. Dan
Yang lagi menyedihkan itu makanan ayam tu pun sendiri kita import. Setiap tahun 3.3 bilion ringgit dibelanjakan untuk beli jagung ayam. Yang saya yakin boleh ditanam, tapi tidak. Kita ini asyik tanam apa saya tak tahu. Jadi inilah peranan bawah Selangor, walaupun kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah makanan di Malaysia, tapi kita boleh menjejaki ataupun menyediakan, mengambil pendekatan perancangan pertanian yang bernilai tinggi. Sebab tanah Selangor ni, tanah dia mahal. Tanian ni walaupun pertanian moden ni tak tanam atas tanah, tapi dia perlu tapak tu tanah tu. Tanah mahal, kalau kita buat pertanian yang tak menguntungkan, tanah tu nanti akan digunakan untuk buat benda lain. Dia akan pergi kepada kediaman industri lain. Jadi sebab tu cabaran kita negeri Selangor ialah menyediakan tapak atau tanah ini. Yang Sani tadi pun, mesyuarat Exco tadi pun dibincang lagi sebab saya dah tubuh jalan kuasa ni. Banyak sangat tanah kita ni yang ada yang tinggal ni pun diceroboh. Tunggu tinggi pencerobohan tanah-tanah kerajaan yang kita nak buat pertanian ini. Jadi terpaksa saya cari jalan macam mana nak selesaikan tanah. Kemudian masalah kita lagi dari segi benih. Teknologi benih ni merupakan penyumbang penting kepada kejayaan pertanian. Benih ni, saya beritahu, benih udang harimau. Udang harimau ni terkenal di Selangor ni, udang harimau. Sekarang organik pun ada. Benih hanya asal daripada gas Afrika. Jadi kalau putus tu nak ambil mana tu? Benih-benih macam kambing, kata Black Belly Barbados ni, kambing yang biri-biri yang sangat sedap, yang nampak macam kambing kampung. Tak ada kita sini. Dia ada di Terengganu. Itu pun beberapa ekor saja untuk dapat menyediakan bakul. Nak kena buat. Lembu-lembu pun sama. Benih terpaksa diambil pada luar. Kita tidak ada satu tempat yang menumpukan kepada aspek-aspek pembenihan. Jangan ceritalah mengenai benih-benih sayur sebagainya ni kebanyakan ambil dari Taiwan. Kita ada di Malaysia ada satu je syarikat yang lokal yang betul-betul tempatan yang mengusahakan kajian dan pengeluaran benih, iaitu GWG di Batu Haram. Itu satu je. Tak cukup. Jadi cabarannya besar. Tetapi di pangkat negeri Selangor, perancangan kita di bawah Jaminan Bekalan Makanan ini, kita melihat dari segi seluruh rantaian daripada tanah, benih, teknologi dan penyimpanan dan pemasaran. Ini kita teliti waktu kita mula menggerakkan aktiviti ini dan insyaAllah pada masa semasa benda ini akan kita wawarkan untuk memastikan bahawa rantaian itu tidak putus. Daripada tanah, benih, sampai ke teknologi production itu sendiri dan juga pemasaran itu dan juga penyimpanan dan pemasaran berlaku tidak ada putus. Kerajaan akan masuk di mana yang lemah untuk diperkuatkan. Ini melibatkan tanaman, ternakan, aquakultur dan juga industri asas tani, proses. Ini semua kita dah ready semua untuk pelaksanaan, sebahagiannya telah dibuat dan sebahagian lagi akan dalam proses. Jadi panjanglah nak cerita mengenai suasana dalam food security kita ataupun jaminan makanan kita ni. Menarik YB, satu perkongsian yang padat berkenaan dengan agenda pertanian di negeri Selangor di bawah portfolio YB IR Haji Izham. Dan saya nak beralih sebentar ke Tuan Haji Bukhari tentang salah satu produk di bawah portfolio pertanian kerajaan negeri Selangor adalah Selangor Agro Market. Jadi sebelum saya tanyakan soalan ni, kita nak akan paparkan visual kedua. Silakan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan visual berkenaan dengan salah satu produk di bawah portfolio pertanian kerajaan negeri Selangor, iaitu Selangor Agro Market. Jadi soalan saya kepada Tuan Haji Bukhari selaku ahli majlis MPKJ, bagaimana kalau saudara Tuan Haji Bukhari melihat bahawa Selangor Agro Market ataupun SAM ini, ianya bagaimana dapat membantu warga Bangi
ataupun di Dun Sungai Ramal, khususnya di peringkat zon Tuan Haji sendiri bagi mendapatkan barangan yang segar dari ladang dan dengan harga yang murah dan berpatutan. Silakan Tuan Haji Bukhari. Terima kasih. Sebenarnya SAM ni kebiasaannya dibuat di satu tempat baru, yakni di Laman Niaga Bangi, yang ini berhadapan dengan Hotel Tanira. Jadi saya menyokong sangatlah program yang diadakan ini kerana ia dapat membantu terutamanya petani-petani, sebab konsep dia agak berlainan sikit dengan konsep pasar tani. Jadi barang-barangan yang dijual di sini adalah direct daripada petani. Jadi kalau tanyakan kepada saya sangat menggalakkanlah supaya benda ini diteruskan dan dikerapkan, dilakukan jualan dan juga program ini diteruskan dari masa ke semasa. Jadi perkara-perkara lain yang saya rasa perlu saya terangkan di sini ialah pihak saya di ahli majlis, kita ada beberapa zon ahli majlis yang melibatkan daripada Amanah dan juga daripada tim YB. Kita berhasrat besar dalam pertanian ni di Bandar Bubangi, terutamanya di zon 16. Kita tidak mempunyai kawasan yang banyak di sekitar ni, yakni tanah lapang yang sangat terhad. Tetapi potensi kawasan kita ni, yakni di pusat bandar ini, ialah penduduk Bangi lah lebih daripada 100,000 orang, dan kita mempunyai satu market yang agak besar, yakni di Putrajaya, di Kajang dan juga di sekitar Ceras, yang banyak berbelanja di Bandar Baru Bangi. Jadi saya mengharapkan supaya target kita, antara target kita ialah untuk menjadikan N26 ni, yakni Sungai Ramal ni, sebagai hub komersial agro yang lebih banyak bertumpu kepada kita punya trading dan juga pusat pengumpulan. Dan lagi satu ialah kita nak memfokuskan kepada agro bandar lah, seperti yang moderator sebutkan tadi. Tapi agro bandar yang melibatkan dengan kebun komuniti. Tapi di pihak kita lebih berminat untuk mempertengahkan, yakni sistem yang lebih moden, yang lebih teratur. Yang ini yang melibatkan komuniti setempat dengan menggunakan sistem yang lebih teratur lah, yang lebih baik, seperti kita mungkin akan menggunakan sistem vertigasi ataupun menggunakan sistem hidroponik dan yang lain-lain. Dan kita insya-Allah kita sekarang telah bermula dengan sokongan daripada YB kita, Haji Mazwan, dan kita akan meneruskanlah. Kita harapkan bahawa mengharapkan sangat Esko kita, yakni YB Izham, supaya dapat terus membantulah di N26 ni. Saya rasa kawasan yang sangat berpotensi lah. Mungkin isu kita tak sama dengan tempat-tempat lain. Kawasan kita sangat terhad, kan? Tapi kita mengharapkanlah supaya kita dapat mengetengahkan idea ini dan kita dapat menjalankan dalam masa setahun 2 tahun ini untuk lebih ke hadapan. Terima kasih Haji Bukhari. Jadi Tok Din, bagaimana Tok Din melihat apakah ataupun bagaimana cara kampung Bangi itu memberikan kerjasama kepada adun kawasan iaitu Habib Mazwan dan juga mungkin ahli majlis dalam zon Dun Sungai Ramal itu dalam menghidupkan ataupun kita mengimarahkan lagi projek-projek pertanian di peringkat kampung Tok Din sendiri. Silakan Tok Din. Kat kampung pun kita dah mula mewujudkan kebun-kebun kecil yang mana produk-produk ni boleh kita pasarkan di peringkat di Bandar Baru Bangi, di agro, pasar agro dan sebagainya. Dan saya dengan kerjasama JK saya baru saja mewujudkan kolam ternakan ikan air tawar yang mana walaupun kita tidak mempunyai kawasan, tapi kita menggunakan kolam tadahan yang baru-baru ni telah diterangkan atau dibersihkan oleh pihak JPS. Dan kita lihat
ruangan dan kolam itu mampu untuk kita membuat ternakan ikan tawar dan boleh menghasilkan produk yang boleh dipasarkan di pasar-pasar agro yang diwujudkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih, Dato' Din. Saya nampak saya lihat satu sinergi yang cukup hebat antara kampung Bangi di peringkat zon 16 dan juga peringkat YB. Sungai Ramal sendiri tentang mana cara untuk nak menghidupkan ataupun membangunkan potensi pertanian di peringkat kawasan masing-masing. Jadi para panelis yang saya hormati dan rakan-rakan penonton, kita ada beberapa soalan di akhir-akhir pusingan ini. Kita ada beberapa soalan yang kita ambil daripada netizen kita yang turut menonton rancangan pada malam ni. Ada satu soalan yang menarik saya dan ditujukan soalan ini kepada YB Haji Izham. Soalan yang ditanyakan oleh saudara Syaizul A. Syamil, saudara YB Izham, iaitu import melampau membantutkan kematangan para petani-petani. Kawalan daripada KPDN, SHIPI, Makis dan agensi berkaitan mesti diperhebat. Apakah kerajaan Negeri Selangor boleh suarakan mengenai hal ini? Apa pandangan YB tentang isu ini? Silakan YB, Mazwan. YB Izham. Ya, itu satu cabaran kita. Sebab bila saya masuk jadi Exco 2 tahun setengah yang lepas, saya bertanyakan kepada para pegawai tentang kedudukan produk pertanian yang ada di Selangor. Itu pun kita tidak dapat maklumat yang lengkap. Kerana tempat contohnya, yang tempat kita kata ada tanam pisang, selepas beberapa bulan kita pergi tengok dah tanam benda lain. Jadi kita tidak mempunyai data maklumat yang lengkap tentang bagaimana guna tanah di Selangor ni diuruskan secara tepat. Ada cara anggaran, ada. Even kawasan yang sawah yang dikatakan ada 18,000 hektar di barat laut tu, itu pun sebahagian besarnya tak tanam padi pun. Jadi ini cabaran besar. Kerana apa? Daripada sini kita tahu sebenarnya keluaran produk-produk mentah kita banyak mana. Ada dua sebab. Pertama, contoh cili, kita nak tahu cili banyak mana dikeluarkan. Supaya kita tahu keperluan Selangor banyak mana, kita banyak mana keluar. Dan kalau kita ada rasa kita terlalu kurang, jadi kita boleh galakkan petani untuk tanam benda tu. Sebab apa? Kalau kita tidak ada maklumat ini, semua tanam cili, lalas cili jatuh harga. Ini yang berlaku. Itu tak kira lambakan daripada negeri lain dan daripada luar negara. Nah, ini satu cabaran. Kerana apa? Kita tidak ada satu sistem rangkaian maklumat yang lengkap, yang real time, yang semasa. Tapi dengan teknologi ada ini sebenarnya boleh dibuat. Kita sedang bangunkan sistem di mana kita sentiasa memantau setiap masa tanah kita apa yang sedang diusahakan di tempat itu. Supaya kita boleh cadangkan kepada petani. Contohnya macam tahu tadi, kita tahu halia merupakan tanaman yang paling kurang terpaksa kita import. Sebab tu sekarang ni halia boleh tanam. Kemudian kita cantumkan dengan teknologi. Teknologi pula, halia ni tak perlu tanam-tanam dalam polybag pun dah boleh buat dan diusahakan di Selangor dah. Dengan kemajuan teknologi fertigasi dan juga kemajuan IoT, Internet of Things ni, boleh pantau dengan app saja. Dan dah mula ditanam halia-halia ni dalam polybag saja dan menghasilkan keuntungan di kawasan tanah. Ini merupakan satu gandingan yang cantik dengan teknologi moden. Tanah yang biasa kita perlu 3 kali ganda, dalam produk tanah-tanah yang sama saiz, hasilnya 3 kali ganda. Dengan kemajuan teknologi hari ini, dengan vertical farming, dengan aquaponik, hidroponik yang kita telah mula perkenalkan di negeri Selangor, dan sebahagian besar pun dah mula, anak-anak muda dah mula menceburi bidang teknologi moden ini, yang semua modal awal itu besar sikit. Jadi kita kena bantu kat situ dengan kerjasama Agrobank dan sebagainya dan kerajaan negeri. Boleh bangunkan, dapat produk yang bernilai tinggi, dapat hasil yang tinggi dengan tanah yang kecil. Ini yang Dr. Haji Buhari sebut tadi. Di kawasan di bawah agro bandar ini, kita telah mula menggalakkan penggunaan teknologi moden dan mereka lagi satu diselaraskan supaya produk-produk itu dapat kita pasarkan. Yang itu kita perkenalkan Selangor Agro Market dan lepas ni ada Agro Mall nanti yang kita bangunkan supaya produk-produk daripada semua tempat, bukan sahaja daripada ladang-ladang yang besar, daripada kawasan-kawasan kebun komuniti pun boleh memasarkan produk mereka kerana mereka akan berjaya menghasilkan bukan sahaja berkualiti tinggi, satu lagi ialah dia bersih kerana kita terus memperkenalkan bahan input baja yang mesra alam. Kita dah mula
Daripada awal dulu saya dah mula kurangkan penggunaan racun-racun ini. Kita menggunakan kaedah-kaedah biopesticide ini, menggunakan kawalan serangga menggunakan kaedah biologi supaya makanan kita bukan sahaja dapat subur-subur dengan hasil yang tinggi, tetapi juga selamat, tidak terlibat dengan benda-benda racun. Ini merupakan satu yang sangat mencabar kerana benda ini telah diamalkan sekian lama. Nak ubah minda tu memerlukan banyak kerjasama, bukan saja di kalangan petani, warga tani, di kalangan pegawai pun perlu dia diubah. Dia ada lagi kan pegawai ni berpandangan bahawa kalau tak pakai baja-baja kimia ni dengan racun ni, tanaman tidak boleh dapat hasil tinggi. Masih terpaksa saya berhadapan dengan mereka, nak bagi yakin dengan mereka bahawa penggunaan mikro EM ini, penggunaan baja-baja organik, penggunaan sebenarnya bukan sahaja dia berjaya menghasilkan produk yang kualiti, tetapi menjaga alam sekitar. Air kita tidak tercemar, udara kita tidak tercemar, manusia pun tidak terdedah kepada makanan-makanan yang merosakkan, racun-racun sebagainya. Ini satu cabaran yang besar yang saya bawa, dan alhamdulillah daripada awal jadi exco saya dah haramkan penggunaan racun. Saya tak bagi bantuan langsung racun. Kalau dia beli sendiri itu soal dia lah. Saya tak bagi. Saya hanya bagi bantuan baja mesra alam, benda-benda yang baik untuk ni, dan alhamdulillah dah mula diterima, dan saya yakin lepas ini kita akan pergiatkan lagi untuk negeri Selangor ni. Jadi YB terus Bizam terus kepada kesimpulan kita topik kita pada malam ini berkaitan dengan soal infrastruktur dan juga pertanian yang YB nak tekankan kepada rakyat negeri Selangor. Mungkin dalam tempoh 2-3 minit YB Zaham untuk dikongsikan kepada rakan penonton sekalian. Silakan YB Zaham. Ya, nak simpul ni. Tapi tak apalah, macam ni lah. Macam ni. Haji Buhari ni dia terlibat langsung dalam pertanian. Memang dia tahu sangatlah apa yang dalam minda saya ni. Kami selalu berbincang mengenai pertanian. Saya bercakap terang pada semua, apa juga benda yang kita nak buat, kita perlu ada pertamanya merancang dengan baik. Infra ke, kita walaupun dalam masa yang sama kita terpaksa berdepan dengan firefighting lah, menyelesaikan isu-isu yang timbul, kena buat juga. Tapi perancangan jangka panjang, apa yang kita nak capai untuk 5 tahun akan datang dalam konsep infra ke. Macam contohnya tahun depan kita akan siap fiber seluruh Selangor. Baik kota. Itu perancangan jangka depan. Tadi masa terdekat ni pun nak kena selesai lah wifi yang macam apa? Macam siput ni jalan. Macam kura-kura ni. Banyak orang komplain. Kita kena bertindak dulu. Dalam pertanian pun sama. Kita mempunyai perancangan besar nak bangunkan teknologi moden dan sebagainya. Tapi dalam masa terdekat kita kena address isu-isu berkaitan dengan pencemaran oleh ternakan ikan yang mencemarkan air, ikan keli sebagainya. Masalah curi kerang di pantai kita kena selesaikan. Tapi yang pentingnya bila kita rancang ni, kita perlu pelibatan semua. Termasuk Tok Din ni saya dah beritahu dengan Wabi Burhan yang menguruskan ketua-ketua kampung. Saya nak supaya pengawasan ataupun pendaftaran pada mereka yang mengusahakan sebarang bentuk pertanian walau kecil didaftarkan. Yang buat Tanjung Karang buat ni beratus dia daftarkan. Saya puji Tanjung Karang kerana berjaya membuat tu. Saya harap di kawasan-kawasan lain pun kena dengan kerjasama ketua kampung. Kalau ketua kampung tak buat, tak boleh. Sebab ketua kampung je yang tahu. Mereka-mereka ini daftarkan kita dengan, dan saya dapat salurkan bantuan terus. Macam baru ni Tanjung Karang, beratus tan, berpuluh-puluh tan baja organik kita bagi je. Ni ada lagi ni, kambing ni banyak hari ni. Jadi kalau kita tak ada ni, kita tak mampu nak bagi. Kita tak tahu mana nak salurkan. Dan juga saya harap Saudara Buhari juga merupakan pengurusi ataupun presiden bagi Persatuan Agrosel, Persatuan NGO yang bertanggungjawab dalam pertanian, supaya digerakkan dan dapat kita bekerjasama dengan lebih erat supaya saya dapat salurkan bukan saja bantuan lah, tapi dari segi berkongsian maklumat dan sebagainya dapat juga kita bangkitkan petani kita dan juga sama ada yang full time ke yang part time ke, supaya kita gerakkan dan kita manfaatkan tanah-tanah yang ada, tempat yang ada ni untuk menghasilkan produk pertanian ataupun makanan yang akan membantu kita dalam food security kita. Itu yang antara harapan saya lah pada seluruh warga Selangor ini untuk sama-sama memberi kerjasama supaya kita jadikan Selangor ini negeri terbaik lah, contoh model negeri
bukan saja dalam pembangunan benda-benda yang moden ini, tapi juga dalam makanan dan juga dalam perkara-perkara lain lah. Ini Selangor menjadi role model untuk semua. Ini harapan tinggi lah yang saya harap dapat kita realisasikan dalam masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Rabi Haji Zaham atas kesimpulan yang saya fikirkan turut menyimpulkan perkara-perkara yang telah diulas oleh rakan-rakan panelis kita pada malam ini, mana aktor utama pada malam ini adalah YB Exco sendiri dan dibantu oleh YB Mazwan selaku Adun, Haji Bukhari selaku Ahli Majlis PKJ dan Tok Dia selaku Kampung Bangi. Dan saya sangat berkeyakinan bahawa ini merupakan satu pasukan yang mantap untuk membantu keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan Negeri Selangor untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat Negeri Selangor. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat IR Haji Ilham Hashim, Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor. Yang kedua YB Haji Mazwan bin Johar, Ahli Dewan Negeri kawasan Bukhari Bacok, Ahli Majlis Kebaran Kajang Zon 19 dan Tok Din, Ketua Kampung Bangi pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau misalnya kita tak cukup, tak puas dengan perkongsian yang diberikan itu, kita boleh mengadakan lagi slot yang berasingan dengan khusus bercakap tentang soal pembangunan infra dan juga pertanian di Negeri Selangor ini dan dalam slot yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para penelis dan kepada rakan penonton semua, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam program rancangan Apa Khabar Selangor dalam segmen yang berbeza yang akan dibawakan lagi oleh Biro Komunikasi Negeri Selangor, Komsel, dan dikuasakan juga oleh media Orang Selangor. Kita jumpa lagi rakan-rakan penonton semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum.